Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Alia Nadra. Tujuan saya di sini hari ini adalah untuk mengulas isu-isu berkaitan dengan kes-kes jenayah yang semakin membimbangkan dalam kalangan rakyat Malaysia pada masa ini. Seperti semua sedia maklum, perbuatan jenayah merupakan perbuatan yang menyalahi undang-undang negara. Jadi, apakah kepentingan kita sebagai rakyat Malaysia untuk sentiasa mengambil tahu kes-kes jenayah yang berlaku di dalam negara kita? Objektif ulasan video ini hanyalah satu, iaitu untuk meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia tentang kes-kes jenayah yang berlaku di dalam negara supaya rakyat Malaysia kekal berwaspada dan menolak sikap acuh tidak acuh seolah-olah kita tidak peduli tentang perkara yang terjadi di sekeliling kita. Sedarkah kita bahawa kes-kes jenayah yang makin meningkat saban hari mampu mengancam keselamatan negara dan seterusnya mengganggu gugat keselamatan penduduk di dalamnya? Justru, saya dan beberapa orang sahabat saya yang lain akan membincangkan dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan kes-kes jenayah yang paling banyak terjadi mutakhir ini. Kami akan membincangkan apakah punca, kesan dan juga langkah yang perlu diambil tahu oleh masyarakat berkaitan dengan kes-kes jenayah ini. Saya Iriani Nurdin Natasha binti Mahathir. Jenayah merupakan perbuatan jahat yang salah di sisi undang-undang. Berbalik kepada jenayah rogol, rogol bermaksud serangan seksual memperkosa kehormatan perempuan oleh lelaki maupun secara individu atau berkumpulan. Punca utama mendorong si pelaku untuk merogol adalah kerana kurangnya didikan agama. Mereka tersasar dari jalan kebenaran dan bertindak mengikut nafsu tanpa memikirkan akibatnya. Perbuatan merogol memberi kesan dan impak yang besar pada diri mangsa. Mangsa mengalami trauma dan sentiasa takut dengan keadaan sekeliling akibat dihantui insiden malang itu. Mangsa turut merasa malu dan kurang keyakinan diri dengan apa yang telah menimpa dirinya. Sebagai langkah pencegahan kes ini terus berleluasa, masyarakat khususnya lelaki perlu bertindak rasional dengan mengawal nafsu dan lebih menghormati wanita. Hal ini bertepatan dengan ayat 30 surah An-Nur menyeru kaum lelaki agar menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Manakala kaum wanita disarankan agar sentiasa membawa alat keselamatan seperti penyembur lada dan berhati-hati dengan siapa mereka berkawan. Jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi seperti alamat rumah dengan orang yang baru dikenali. Andai kata ditakdirkan seseorang individu itu berhadapan dengan situasi ini dan menjadi mangsa rogol, tindakan yang paling tepat adalah jangan sesekali mandi dan segera membuat laporan di balai polis terdekat dan ke hospital membuat pemeriksaan. Ini untuk mendapatkan bukti agar perogol dapat diberkas dan keadilan untuk mangsa dapat diperoleh. Masyarakat perlu peka dan cakna perihal kes jenayah yang berlaku pada masa kini dan perlu berjaga-jaga kerana semua orang berpotensi untuk menjadi mangsa. Harapnya pendedahan daripada ulasan ini mampu memberikan manfaat pada masa yang akan datang. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Irfana binti Zainal Abidin, matrik number 1038. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang kes jenayah dari segi pemandu mabuk. Akhir-akhir ini, seperti mana yang kita tahu, kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk serta mengakibatkan kematian mendapat pelbagai reaksi daripada masyarakat untuk mendesak kerajaan mengubah undang-undang yang sedia ada. Di Malaysia, terdapat dua akta bagi pemandu mabuk, di mana yang pertama bagi individu yang memandu dalam keadaan yang mabuk hanya dikenakan tindakan mengikut Seksyen 45A1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, di mana denda tidak kurang dari RM1,000 dan tidak lebih dari RM6,000, penjara tidak lebih dari 12 bulan. Manakala bagi pesalah yang membandu serta menyebabkan kematian, pesalah dikenakan mengikut Akta Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987, di mana hukuman maksima adalah RM10,000 dan penjara maksima 12 bulan. Undang-undang ini dilihat lemah seakan-akan tidak setimpal dengan kesalahan yang mengakibatkan kehilangan nyawa serta kesengsaraan kepada mangsa dan waris. Sebagai contohnya, kita boleh lihat beberapa kes yang terjadi pada tahun ini, di mana statistik menunjukkan tahun ini adalah tahun yang paling banyak kematian yang berlaku akibat pemandu mabuk. Okey, di sini saya akan menunjukkan satu contoh di mana polis maut angkara pemandu mabuk tempuh sekatan.
pada jam 2.11 pagi 5 Mei, Korporal Safwan Muhammad Ismail maut selepas dirempuk oleh Toyota Hilux dipercayai dipandu oleh seorang pemandu mabuk di sekatan Jalan Raya SJROP COVID-19 di Plaza Tol Kajang. Menurut Dr. Kulantayam, apa yang lebih penting pada masa ini adalah mengoptimumkan undang-undang yang sedia ada, di mana bagi had penggunaan alkohol di Malaysia pada masa ini adalah 0.8, tetapi rakyat menggesa dan doktor sendiri mencadangkan mengurangkannya sehingga 0.5. Hal ini kerana 0.5 sudah pun mencukupi membuatkan seseorang itu mabuk dan hilang kawalan fikiran. Langkah yang kedua, kita boleh lihat hadkan penjual alkohol untuk memastikan pelaksanaan undang-undang ini lebih berkesan, terutamanya di kedai 24 jam. Walaupun kita mengaplikasikan undang-undang yang lebih ketat dan hukuman yang lebih setimpal dengan apa yang pesalah itu buat, tetapi seperti mana yang kita semua tahu, rakyat Malaysia sangatlah degil apabila sampainya waktu untuk mematuhi undang-undang yang dibuat oleh kerajaan. Begitu juga dengan pemandu mabuk, iaitu pemandu sendiri sangat cuai bila memandu kereta pada tengah malam. Assalamualaikum, saya Fatih Iwan. Sebentar tadi anda telah mendengar tentang jenayah kepada orang, iaitu kes rogol dan kes mabuk. Sekarang saya akan menerangkan kepada anda tentang jenayah cyber. Pada tanggal 18 Mac hingga 30 Jun 2020, sebanyak 3,906 aduan telah dilaporkan kepada pihak polis berbanding tahun lepas pada tempoh yang sama. Jenayah cyber ini sering dilakukan oleh orang-orang yang berpengetahuan dan profesional. Antara contoh jenayah cyber yang boleh anda lihat yang menjadi perbualan hangat rakyat Malaysia pada masa kini adalah Macau Scam, di mana seorang wanita telah menyamar menjadi pegawai polis dan menghubungi pengurus agensi perbankan dan meyakinkan beliau tentang kes langgar lari yang menyebabkan kematian. Mangsa tersebut telah kerugian sebanyak 2 juta ringgit akibat sindiket Macau Scam itu. Seterusnya saya akan menerangkan tentang punca-punca jenayah cyber. Punca jenayah cyber adalah akibat sikap negatif manusia yang ingin melakukan kegiatan itu atas dasar suka-suka. Selain itu, sifat tamak manusia yang ingin mendapatkan duit dalam masa yang singkat. Seterusnya, kesan terhadap jenayah cyber. Antara kesan terhadap jenayah cyber adalah kerugian hasil atau keuntungan. Selain itu, membazir masa kerana harus menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku, dan akhir sekali mencemarkan reputasi terutamanya syarikat kerana pelanggan hilang keyakinan. Antara akta-akta yang terdapat dalam jenayah cyber adalah Akta 562, Akta 563, Akta 564, Akta 588 serta Akta 606. Akhir sekali, sebagai pengguna teknologi canggih, anda haruslah berhati-hati semasa menggunakan laman sesawang dan digital, terutamanya berkaitan perkongsian data ataupun maklumat tertentu yang tidak pasti kesahihannya. Secara kesimpulannya, jenayah membawa pada, seperti yang kita tahu, perbuatan jenayah tidak mendatangkan sebarang keuntungan kepada individu-individu yang terlibat maupun kepada tahap pembangunan negara. Secara kontranya, perbuatan jenayah yang berlaku, kes-kes jenayah yang berlaku ini boleh mendatangkan kesan dan juga impak yang buruk terhadap negara, terhadap imej negara, terhadap masyarakat dan juga terhadap individu yang melakukan perbuatan jenayah tersebut. Tambahan pula, saya dan rakan-rakan ini mencadangkan supaya kerajaan memperketatkan kawalan undang-undang supaya kes-kes jenayah yang berlaku di dalam Malaysia dapat dikurangkan kepada kadar yang tidak membimbangkan. Seterusnya, masyarakat bertanggungjawab untuk melaporkan ataupun memaklumkan kepada pihak berkuasa supaya pelaku tidak terlepas daripada sebarang hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Yang ketiga, individu yang melakukan perbuatan jenayah tersebut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka untuk memberi amaran kepada masyarakat yang lain supaya sekiranya mereka terlibat dengan kes jenayah, mereka tidak akan terlepas daripada sebarang hukuman daripada apa yang mereka lakukan. Dan yang keempat, institusi kekeluargaan memainkan peranan yang penting dalam membentuk peribadi dan sasiah anak-anak. Sekiranya keluarga menitik beratkan tentang pembangunan sasiah dan akhlak mereka, insya-Allah kes-kes jenayah dapat dikurangkan dalam kalangan remaja pada masa kini.
Ibu bapa memainkan peranan utama dalam menasihati anak-anak supaya mereka tidak terdorong untuk melakukan perbuatan jenayah. Memang agak mustahil untuk kita menjalani kehidupan seharian tanpa sikap dan perbuatan jahat manusia. Namun di saat inilah semua pihak perlu berganding bahu untuk mengurangkan kadar jenayah yang berlaku di dalam negara kita. Malaysia, tanah tumpah darahku. Maukah kita untuk hidup dalam keadaan yang membimbangkan, keadaan risau, keadaan gelisah? Sekiranya kita tidak mahu, marilah kita bersama-sama untuk membantu pihak kerajaan dalam membantras kes-kes jenayah yang sedang berlaku dalam Malaysia ini. Supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni, aman, damai, selamat dan tentera. InsyaAllah. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye.